Kerana belanjawan ni adalah belanjawan yang agak penting dalam sejarah negara kerana kita berhadapan dengan situasi yang luar biasa. Sebab itu bila mana disebutkan tadi bajet 322.5 bilion ini terbesar. Walaupun dalam keadaan yang agak sukar untuk mencari dana, mendapatkan orang kata jumlah peruntukan itu adalah suatu langkah yang agak sukar. Tapi namun begitu kerana situasi ini agak luar biasa, kita kena cari usaha kita. Sebab itu 3 perkara yang disebutkan tadi itu memanglah menunjukkan apa yang menjadi tumpuan kerajaan kita, iaitu soal yang pertama ialah soal yang kita katakan ialah kesejahteraan rakyat kita. Itu penting yang kita harus sentiasa jaga. Kemudian yang kedua dia kata kelangsungan penjagaan. Yang ini bajet ni dilaksanakan terdepan, tapi sebelum ini bagaimana yang kita ketahui kita sediakan satu pakej rangsangan yang terbesar dalam sejarah juga, 305 bilion yang masih lagi berjalan. Ketiganya ketahanan ekonomi. Walaupun dalam keadaan COVID, kita tidak mengenakan satu sekatan yang begitu ketat sekali. Kita sudah mula buka ekonomi kita dan sebab itu sekarang ini ekonomi sudah mula berjalan. Hampir saya kira 15 juta pekerja sudah pun dapat pekerjaan semula. Sebab itu bagi saya yang penting ialah bagaimana kita pertama nak menguruskan soal COVID. Iaitu yang paling utama, soal kesihatan rakyat. Jadi ini adalah satu langkah yang telah pun kita mulakan. Dikatakan antara yang agak berjaya di kalangan negara-negara yang menghadapi masalah seperti ini dan kita belanja satu peruntukan yang besar. Sekarang ini 1.7 bilion yang kita sediakan untuk menguruskan soal COVID. Ditambah lagi dengan 1 bilion dalam belanjawan ini. Keduanya ialah bagaimana kita nak menentukan supaya kumpulan-kumpulan rentan, iaitu mereka-mereka yang itu vulnerable. Yang kita tahu jumlahnya makin meningkat. Bukan saja B40, yang M40 pun sudah turun kepada B40 kerana pendapatan mereka agak kecil, tidak ada pekerjaan, telah dibuang kerja dan sebagainya. Jadi ini menentukan kita mengambil langkah soal menyediakan peluang-peluang pekerjaan, menguruskan soal supaya jangan ada pekerja Malaysia yang dibuang kerja. Dengan kita memberikan bantuan apa yang kita sebutkan subsidi upah. Di mana banyak syarikat-syarikat yang kita bantu dapat menentukan pekerjanya masih bekerja dalam situasi yang agak sukar ini. Ketiganya ialah tentang soal nak menjadikan Malaysia ini terus menjadi tempat perhatian pelabur-pelabur. Dalam situasi di mana dunia menghadapi masalah modal, semua negara berebut-rebut. Kerana dengan pelaburan asing kita dapat menyediakan peluang pekerjaan. Sebab itu dalam belanjawan kita sediakan insentif yang agak luar biasa. Sekurang-kurangnya dalam tempoh 2 tahun, kalau pelabur itu datang, baik tempatan apalagi luar negara, kita memberikan mereka insentif-insentif tambahan. Jadi tujuan kita ialah nak melihat dalam situasi yang sukar ni ada pertumbuhan. Sebab itu bagaimana yang di Zul tahu, kita mengunjurkan untuk tahun depan 6.5 ke 7.5%. Ini penting bagi kita. Jadi sebab itu bila Menteri Keuangan saya yang bijaksana telah membentangkan belanjawan sekarang ini, saya rasa optimistik. Kerana pertamanya kita dapat menggunakan hampir 28 bilion daripada peruntukan itu ialah dalam bentuk-bentuk subsidi dan juga insentif-insentif. Subsidi penting untuk menentukan supaya kumpulan-kumpulan sasar, baik petani, nelayan, pekebun kecil, penanam getah, semua ni kumpulan-kumpulan rentan yang mereka-mereka juga yang dalam sektor yang informal mendapat sokongan supaya mereka dapat terus berniaga. Kemudian itu kita dalam situasi yang sama, kita masih meneruskan lagi program prihatin yang kita telah mulakan dulu masih berlangsung. Lepas tu penjana yang telah pun kita sediakan peruntukan yang besar, ujung itu 10 bilion, masih terus dibekalkan untuk membantu syarikat-syarikat, SME dan sebagainya. Bagi saya, langkah-langkah yang telah pun kita buat ni sedikit sebanyak boleh memberikan satu kelegaan bagi satu bahagian besar, hampir 11.6 juta manusia yang telah dapat bantuan akan terus kita bantu secara berterusan. Dan di samping itu, ekonomi kita diharap akan dapat meningkat supaya peluang-peluang pekerjaan itu tidak akan terjejas. Walaupun kita tahu sekarang pun hampir 860,000
pengangguran dalam negara kita, iaitu satu jumlah yang begitu besar. Tapi kita harap dengan langkah yang kita sediakan dalam belanjawan kita ini, kita dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan baru untuk mereka-mereka yang dikatakan menganggur ataupun tidak mempunyai pekerjaan dan sebagainya. Tan Sri, sudah pasti ini adalah belanjawan yang bersejarah kerana dilakukan pada waktu yang cukup sukar. Mana-mana negara juga akan berhadapan dengan cabaran ini. Akan tetapi dengan bantuan-bantuan itu yang ada ini, bagaimana kita nak memastikan ini bukan sekadar untuk membantu, tetapi mereka ini resilient, dapat lonjakan, dapat momentum. Kerana akhirnya kita mahu masyarakat dan juga rakyat Indonesia ini bangkit. Kerana kita tak mahu situasi mereka hanya mengharapkan bantuan semata-mata. Tapi ini adalah lonjakan kepada mereka supaya dapat terus menjadi masyarakat yang bangkit dengan sebaiknya selepas COVID-19. Ya, itu antara orang kata tujuan kita, supaya tidaklah sepanjang masa rakyat kita bergantung kepada kerajaan. Tetapi kita pasti tahu dalam situasi yang amat sukar ni, kerajaan mesti ke depan menolong mereka. Kalau terpaksa pinjam lebih pun, yang kita lakukan dalam belanjawan ini kita laksanakan. Tujuannya supaya dalam satu peringkat nanti langkah-langkah yang kita ambil ni akan membawa satu kesan-kesan penggadaan. Bukan setakat mengekalkan pekerjaan mereka, tapi menjana kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Kalau mereka sudah mempunyai pendapatan, mereka mula berbelanja, dan ini akan menghidupkan sektor-sektor perdagangan, sektor-sektor peruncitan, kita punya tempat kedai-kedai perniagaan dan sebagainya, itu ada orang-orang yang akan datang melanggan dan sebagainya. Jadi itu kesan penggadaan yang kita harap akan dapat dilakukan. Jadi walaupun kita perlu membantu di peringkat ini, tapi ini sebagai satu langkah permulaan. Kalau tidak dibuat langsung, sebahagian mereka terpaksa menganggur, ataupun tidak ada perniagaan, ataupun mereka tidak ada pelanggan, dan ini membuat kerugian pada mereka. Jadi sebab itu dalam langkah awalan sebelum bajet ini pun kita sudah ambil langkah-langkah untuk membantu supaya sektor-sektor utama, terutamanya PKS, perusahaan kecil dan sederhana, ataupun yang mikro pun, yang sebahagian besar pada rakyat Bumi Putra umpama terlibat, Mak Cikiah, Pak Saleh yang saya sebutkan selalu itu, ini kumpulan-kumpulan yang terbanyak. Jadi perlu kita bantu supaya mereka tidak berhadapan dan jatuh kepada paras yang dikatakan bawah pada social safety net yang kita sediakan. Ya. Baik, tapi Tan Sri, ini juga memerlukan sokongan daripada sektor swasta. Jadi bagaimana Tan Sri melihat kita komitmen daripada sektor swasta untuk juga sama-sama terlibat untuk kita mewujudkan lagi peluang pekerjaan di Malaysia? Ya, itu penting kerana tak mungkin segalanya dibeban pada kerajaan. Walaupun kerajaan ada menyediakan kerja-kerja tertentu dalam perkhidmatan awam. Tetapi bagaimana biasa, sektor swasta lah yang dah menjadi pendokong kepada pembangunan ekonomi negara kita. Bukan baru, tetapi sejak dahulu lagi. Tapi dalam keadaan sedia ada pun, kita perlukan sektor swasta memainkan peranan. Bermakna mereka mesti dibantu. Sebab itu, sebagai contoh, apa bantuan yang kita sediakan? Moratorium. Yang ini melibatkan semua pihak, tapi juga institusi keuangan menyediakan bantuan untuk menentukan mereka boleh kekal berurus niaga dan sebagainya. Dan juga di samping itu, kita menyediakan insentif-insentif kepada sektor swasta. Apa sektor-sektor pembuatan baik, pembinaan baik, pelancongan baik. Kalau lihat dalam senarai yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan sekarang, hampir semua sektor-sektor, termasuk sektor-sektor industri kecil dan sederhana. Jadi inilah langkah-langkah yang saya percaya penting untuk kita teruskan dan kita pantau secara dekat. Sebab itu bila belanjawan diumumkan, yang agak menjadi satu perhatian umum ialah bagaimana dia akan dilaksanakan. Bagaimana penyampaian, delivery yang saya janjikan itu akan diterima oleh kumpulan-kumpulan sasar. Baik individu, kumpulan rentan ataupun oleh pihak peniaga-peniaga, perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana. Jadi ini akan kita lakukan dalam satu tempoh mendatang ini bila mana belanjawan ini akan diluluskan oleh Parlimen, insya-Allah. Semalam juga Menteri Keuangan ada mengatakan bahawa pengumuman majlis pekerjaan yang mana dia akan dipengerusikan oleh Tan Sri sendiri. Kita tahu ramai hilang pekerjaan, tapi kita nak cari mekanisme bagaimana ini dapat menyelesaikan masalah dan realiti sebenar di bawah pewujudan kerjaya, dan juga yang menganggur ni pun ramai juga di antara mereka yang terdiri daripada mereka yang berkemahiran dan sebagainya. Tan Sri, apa bentuknya nanti majlis satu pekerjaan? daripada yang menjadi apa orang dikatakan perhatian ataupun juga kebimbangan rakyat kita ialah tentang soal pekerjaan. Sama ada dia berkekal dengan pekerjaan ataupun mereka ini akan diberhentikan ataupun mereka tidak ada pekerjaan.
termasuklah mereka yang ada daripada universiti yang dapatkan sokongan dan individu-individu yang lain. Sebab itu untuk cuan ini kita perlu mencari langkah-langkah yang agak lebih khusus, dan sebabkan itu maka pihak kabinet telah memutuskan supaya sebuah majlis pekerjaan dibentuk. Di banyak negara pun mungkin ada ini, kita pun ada juga, tapi dia agak terasing, in silos kata orang. Banyak jatuh kuasa telah dibentuk, tetapi tidak menjurus pada langkah-langkah untuk menjana peluang-peluang pekerjaan baru. Sebab itu keputusan inilah supaya saya memfungsikan. Biasalah bila kerja-kerja berat ni serah Perdana Menteri dulu, tapi dibantu oleh banyak menteri-menteri lain, dan juga akan melibatkan beberapa sektor swasta, mereka-mereka yang pakar dan mahir untuk membantu kita memberikan nasihat tentang apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan supaya kita dapat menyediakan peluang pekerjaan tadi. Contohnya, antara perkara yang kita putuskan ialah hampir 500,000 peluang pekerjaan baru akan kita wujudkan dalam semua sektor-sektor. Kemudian kita juga telah mulakan sekarang ni untuk orang kata melatih latihan ataupun training, upskilling dan reskilling pada mereka-mereka yang sebahagian mungkin sudah pun tidak ada pekerjaan, dilatih semula. Dan dengan latihan itu mereka dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang akan kita jana daripada kegiatan ekonomi baru tadi. Sebab itu bagi saya ini adalah satu langkah yang ke hadapan untuk menentukan bahawa isu pengangguran dapat kita uruskan, pengangguran di kalangan siswaza atau mereka yang sudah pun menyedia dengan latihan tertentu dapat ditempatkan di tempat-tempat tertentu, termasuk mereka-mereka daripada golongan-golongan yang agaknya informal tadi, yang boleh kita latih semula supaya mereka juga dapat disediakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai. Baik, Tan Sri, kita melihat isu jurang antara kaum ni, ramai yang tidak boleh menafikanlah kerana ada dikatakan Bumi Putra jauh ketinggalan, tidak mempunyai simpanan yang banyak. Kalau kita tengok contohnya ada mengatakan Melayu dan Bumi Putra ada simpanan sekitar RM1,500 sahaja. Itu jadi macam mana Belanjawan 2021 ni boleh mempercepatkan usaha untuk merapatkan jurang antara kaum itu? Fakta ini kita sudah lama ketahui. Dalam arti kata bahawa dulu ada satu langkah yang agak dilakukan melalui dasar ekonomi baru sebagai contoh supaya sektor Bumi Putra ini dapat kita sediakan peluang-peluang mereka dalam bidang ekonomi supaya mereka dapat menguasai kek ekonomi yang lebih besar. Tapi hakikatnya dengan sebab ada ketirisan sebagai contoh dan pelbagai-bagai masalah lain, maka kadar itu sudah menurun. Saya tak tahu data yang terakhir. Yang terakhir yang saya dapat tahu ialah daripada 22% sudah turun kepada 16 ataupun 15% saja. Jadi sudah mengecil, menguncup. Jadi ini satu perkara yang kita berikan perhatian. Sebab itu menerusi wawasan kemakmuran bersama yang sudah pun dilancarkan tahun lalu, kita nak teruskan. Antara tumpuan ialah untuk membantu supaya Bumi Putra dapat kita tolongi mereka dengan pelbagai-bagai usaha. Satu daripadanya ialah tentang langkah-langkah untuk menyediakan peluang-peluang pendidikan, latihan TVET ataupun latihan tertentu yang mana kita sediakan satu peruntukan yang agak besar untuk tujuan itu. Di samping itu kita juga menyediakan beberapa insentif-insentif tertentu supaya Bumi Putra ini dapat kita maju dan bangunkan. Umpamalah kalau lihat sektor mana mereka agak masih ketinggalan. Kalau dikatakan sektor pembuatan yang ini masih agak tertinggal, maka tumpuan akan diberikan ke sektor itu melatih Bumi Putra, menggalakkan pembangunan usahawan-usahawan baru yang boleh kita ketengahkan untuk menyertai dalam bidang ini. Pendek kata, ini tidak bermakna bahawa tumpuan ini hanya untuk Bumi Putra saja kerana kita ni nak menolong Bumi Putra semata-mata. Tapi kalau kepincangan ekonomi itu terus berlangsung, berlaku macam mana pernah berlaku dalam sejarah yang lampau, ini tidak membawa kebaikan bagi kita. Sebab itu antara dasar utama yang kita nak tekankan di bawah kerajaan pimpinan saya ialah tentang membantu usahawan Bumi Putra maju seboleh-bolehnya dalam semua bidang. Dan kalau ada bentuk-bentuk pertolongan, bantuan, keuangan, pinjaman mudah yang sudah pun kita sediakan dalam belanjawan ini akan kita laksanakan insya-Allah. Tan Sri, kita tahu juga ini adalah masanya bila apabila kita melihat Belanjawan 2021 ini, reaksi juga kita dapat daripada pihak
pembangkang. Dan juga suka untuk saya tanyakan soalan bahawa pembangkang juga berterima kasih kepada kerajaan dengan mengambil kira usul-usul yang dibangkitkan sebelum ini. Namun ada kritikan yang memerlukan respon daripada Tan Sri secara terus pada malam ini. Mungkin dapat kita fahami, kalau dilihat kepada Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, antara lain mengatakan bahawa tidak cukup lonjakan dalam melalui bajet atau belanjawan 2021 ini. Ini tidak cukup untuk pemulihan ekonomi. Respon pantas daripada Tan Sri bagaimana? Bagi saya itu tak apa. Kita biasa bersikap terbuka dan kita kata kita ni inklusif dari segi soal pendekatan kita mengenai belanjawan ni. Bahawa kita tidak tahu semua. Maknanya kita perlu mendapatkan input dan pandangan termasuklah dari pihak pembangkang. Sebab itu dalam pendekatan kita untuk mengolah belanjawan ni, Menteri Keuangan kita mengadakan siri pertemuan dan juga kumpulan-kumpulan yang telah pun ditemui agak ramai, ribuan bilangannya, dan memorandum yang kita pun banyak, dan engagement yang kita telah buat dengan pelbagai kumpulan termasuk yang mutakhir lah di kalangan pimpinan-pimpinan pembangkang. Mereka telah kemukakan cadangan, jadi sebahagian besar daripada apa yang telah pun kita sediakan ialah untuk menentukan supaya ada lonjakan dari segi pembangunan ekonomi. Sebab itu unjuran yang kita buat itu bukan unjuran nak letak angka saja. Saya boleh letak 20-30% peningkatan itu tidak munasabah. Ini berdasarkan pandangan dan juga penilaian oleh pakar. Bukan pakar dalaman, pakar luar negara pun. Dan juga pakar-pakar ekonomis yang telah menilai tentang keupayaan kita untuk meningkat. Jadi mengatakan bahawa tidak ada lonjakan itu mungkin tinggi lagi lah. Tapi dalam situasi keadaan ini peningkatan pada minus berapa 40% yang kita hadapi sekarang kepada plus atau positif pada 6.5 ataupun 7.5%, itu satu lonjakan yang besar. Kerana bukan semua negara akan menghadapi keadaan sebegitu. Kerana ada setengah lebih teruk daripada itu. Ekonomi mereka hampir punah. Kita dalam keadaan sebegini tidak sampai ke tahap yang agak teruk sekali, walaupun dia membebankan. Jadi apa yang telah pun kita sediakan dalam belanjawan ini termasuk insentif dari segi pencukaian, dari segi subsidi, bantuan-bantuan untuk perniagaan, pergalakan-galakan baru yang kita sediakan dalam bentuk insentif pelaburan, dan lagi bantuan-bantuan pada syarikat-syarikat kecil dan besar yang telah pun disediakan dalam jumlah yang banyak. Saya tak dapat nak sebutkan satu-satu. Itu saya fikir memberikan kita satu gerakan yang lebih menuju pada usaha kita untuk melihat satu kadar pertumbuhan yang agak lebih munasabah. Tan Sri menyebut mengenai libat urus bersama dengan pembangkang baru-baru ini dalam menggubal belanjawan 2021 ini. Dan bagaimana Tan Sri rasa dengan keterangkuman? How do you feel the act of inclusiveness ini, Tan Sri? Saya mahu melihat pendekatan baru ini sebagai satu pendekatan yang agak untuk kebaikan bersama. Sebab tu belanjawan ini tak boleh belanjawan kerajaan saja. Ini belanjawan untuk rakyat. Sebab itu dari segi peringkat awal saya sebutkan tadi sudah ada satu libat urus yang menyeluruh. Seluruh negara kita, Menteri Keuangan dan tim mereka turun untuk mendapat balasan ataupun respon tentang cadangan-cadangan mereka harap dapat dimasukkan dalam bajet ini. Sebab itu mengamalkan sikap inklusif tu bagi saya adalah satu perkara yang baik. Tak kira siapa pun, baik mereka ni di sebelah sana, tapi nak dilihatkan kita ni mesra pelanggan, bersedia menerima cadangan dan kita teliti dan halusi. Kalau dia baik, kita ambil kira. Jadi bagi saya ini langkah permulaan. Saya berfikir untuk satu peringkat lain saya nak mempelawa juga pembangkang untuk sama-sama duduk dalam katalah majlis tindakan ekonomi, Economic Action Council yang saya pengusikan tiap-tiap minggu. Ini soal ekonomi ataupun nak menguruskan masalah COVID yang saya pengusikan setiap hari, bukan sebulan sekali, setiap hari. Saya hari ini pun pusing mesyuarat. Dan bagaimanakah pihak pembangkang memberikan pandangan mereka, langkah-langkah yang kita ambil ni kalau dikata tidak berkesan, apa cadangan mereka untuk membuat dia berkesan. Bukan soal nak dapat kredit pada mereka saja, tetapi untuk pihak rakyat mendapat faedah daripada pandangan mereka. Dan jadi pendekatan baru ni saya fikir agak lebih sesuai untuk masa ke hadapan. Adakah ianya melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan politik juga? Kerana sudah pasti kata tadi ini titik permulaan. Jadi mungkin selepas ini saya tak nak meramalkan, tetapi dia mesti secara orang kata one step at a time. Tapi yang agak paling pokok dalam situasi sekarang
ialah masalah yang rakyat hadapi. Bukan masalah politik saya ataupun kepartian. Itu memang ada dalam agenda kita, tapi yang penting ialah masalah utama COVID dan juga economic revival ataupun untuk pemulihan ekonomi. Itu penting kita utamakan. Jadi maksudnya itu kita akan lihat, rakyat akan tunggu juga dalam masa sama. Tapi Tan Sri juga menyebut bercerita mengenai SME. Kita tahu PKS SME ini adalah tulang belakang kepada ekonomi negara dan mereka yang paling rentan juga yang terjejas teruk akibat COVID-19 baru-baru ini. Dan COVID-19 juga kita tahu inilah masanya kita lihat bahawa digitalisasi itu dapat dilakukan dengan baik. Kadang-kadang kita rasa diorang tak pandai buat digitalisasi. Kadang-kadang bila kerana COVID dah, kita tahu mereka dah lebih hebat lagi dan juga tahu untuk membuatkan pemasaran mereka sendiri atas talian. Jadi dalam Belanjawan 2021 ini, apa harapan Tan Sri kepada SME? Satu, dan juga menyokong mereka dengan agenda digitalisasi supaya makcik, tak kira lah makcik mana sekalipun, dapat melonjakkan perniagaan mereka dengan digitalisasi ini. Ya, itu soal pokok ialah soal perniagaan kecil dan sederhana. Ini bukan sekarang. Sejak dahulu pun saya dalam kementerian-kementerian lain pun saya memberi fokus tentang soal sektor perniagaan kecil dan sederhana, SMEs. Kalau nak dicampur lagi sekarang ni micro, medium, small enterprise. Dan jumlahnya hampir lebih daripada 97% daripada kegiatan ekonomi negara bersandar kepada PKS ini. Jadi satu jumlah yang besar yang memberikan sumbangan besar kepada KDNK negara. Jadi apa pun langkah yang mana-mana pihak kerajaan melaksanakan dahulu, apalagi sekarang, tumpuan utama ialah untuk menentukan sektor ini terus hidup. Kalau tidak, dia melibatkan sejumlah pekerjaan yang begitu ramai dalam sektor ini. So ada kaitan dengan soal ekonomi itu berkembang dan juga penyediaan peluang-peluang pekerjaan. Sebab itu dalam langkah yang kita ambil sekarang, antara lain ialah zaman sukar. Bentuk bantuan saya tak payah sebut lagi kalau boleh nak rujuklah apa kenyataan yang telah dibawa oleh Menteri Keuangan. Tetapi antara satu perkara yang saya nak tekankan di sini ialah soal pendigitalan ataupun digitalization of the economy, including of course the public administration sector dalam kerajaan. Kedua-duanya penting seiring. Sebab itu keputusan telah dibuat supaya saya lagilah memfungsikan Majlis Digital Negara, Majlis Digital dan IR40 4.0 untuk kita nanti melihat secara lebih teliti bagaimana proses pendigitalan dalam masyarakat tu nak kita percepatkan. Dan ini pastinya sebahagian besar melibatkan sektor perniagaan. Sektor perniagaan yang penting ialah PKS yang disebutkan tadi. Contohnya waktu zaman susah sekarang ni, saya lihat sebahagian peniaga-peniaga macam mana dia agak begitu cepat melihat satu pilihan baru. Nak jual ikan tak laku, rupanya tahu jual dari online. Dan jual kuih tak laku, dia buat secara online. Dan bila buat online ataupun e-commerce ni, maka mereka melihat perniagaan mereka agak lebih berkembang kerana reach mereka kepada pihak pengguna itu agak lebih meluas. Seluruh dunia boleh communicate kalau nak beli nasi lemak siapa pun yang dibuat di sini. Jadi sebab itu ini satu daripada enabler yang boleh membantu mempercepatkan proses pembangunan sektor perniagaan kita ni. Jadi sebab itu saya sebutkan tadi, bila kita dah duduk nanti, kita akan duduk bersama-sama dengan swasta sama-sama bagaimana mereka nak merencanakan usaha ini supaya lebih meluas. Apa bentuk galakan, sokongan, pastinya antara lain penting ialah connectivity, internet, supaya reachability itu, penetration itu boleh hampir ke semua tempat. Kalau makcik kat kampung pun dia boleh urus niaga kerana ada connectivity antara mereka dengan kawasan-kawasan lain. Ini faktor yang sudah pun kita ambil kira dan kita akan belanja wang yang besar dalam program Jendela supaya keboleh sampaian itu akan betul-betul dapat kita laksanakan. Jadi ini langkah-langkah sebahagian. Banyak lagi yang saya boleh terangkan untuk menentukan sektor PKS ini dapat kita majukan. Okey, Tan Sri, saya nak suka kalau Tan Sri dapat perincikan lagi apa perincian dalam jendela dan juga digitalisasi berkaitan dengan PKS. Kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Azhara lepasnya nak tanya pasal KWSP, moratorium dan sebagainya. Tan Sri, kita berhenti rehat dulu, Zaria. Baik, kembali selepas ini dalam eksklusif bersama Perdana Menteri.
Okey, bertemu lagi kita dalam agenda Wani Khas eksklusif temu bual bersama dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Azaria. Ya, dan kita juga bersiaran di TV3 secara langsung, juga di Bernama dan saluran TV1 RTM. Kini kita menyambung perbualan kita bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tadi kita dah bincangkan sedikit pasal digitalisasi. Ya. Tan Sri, kita tahu PKP ni masyarakat dan juga rakyat bangkit dengan cara yang pelbagai. Tapi Tan Sri kata masih lagi banyak insentif yang perlu dilakukan untuk mengangkat mereka ini lagi. Ya. Mungkin Tan Sri dapat ceritakan kerana infra itu penting juga. Ya, satu dari segi soal menyediakan infra. Ya, pasal kita dapati walaupun secara keseluruhannya saya kira peratusan penyediaan konektiviti itu sudah meningkat. Saya tidak tahu data yang mutakhir, tapi antara jumlahnya antara 80 ke 90% daripada negara kita sudah ada pun talian begitu ataupun konektiviti. Tapi di setengah-setengah negeri masih kurang, rendah. Jadi langkah yang telah pun diputuskan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia ialah untuk memperluaskannya supaya kalau boleh sampaian tu ke seluruh negara. Yeah. Mana-mana yang ada gap yang kosong ataupun lempang tu mesti disempurnakan dalam tempoh kehadapan. Sebab tu dikatakan program tu program jendela. Saya tak payah nak sebutkan peruntukannya agak besar, bilion untuk tujuan itu. Ini ialah pelaburan. Saya kata dan Menteri pun peringatkan saya, Datuk Saifuddin, ini adalah satu daripada infrastruktur penting. Sudah tak boleh jadi satu orang kata boleh ada tak boleh ada. Dia mesti ada. Ya, pasal dalam negara yang membangun ataupun yang maju seperti Malaysia pun itu penting untuk tujuan perdagangan, komunikasi dan sebagainya. Jadi sebab itu untuk tujuan itu pertama nak siapkan itu dulu. Kedua ialah untuk menggalakkan supaya pengusaha-pengusaha kita kecil dan besar meneroka bidang yang tak boleh dielakkan. Kalau tidak, mereka tak boleh memasarkan produk. Hanya boleh menerusi secara online sebagai contoh. Atau e-commerce, e-dagang sebagai contoh. Itu bidang-bidang yang tak boleh dinafikan lagi. Jadi yang penting sekarang ni kalau dah ada usaha sebegitu, kita akan berikan bantuan, galakan. Antara ialah latihan. Pasal sebahagian daripada orang kita tak memahami bagaimana nak menggunakan kemudahan talian seperti itu ataupun digital punya teknologi dan sebagainya. Itu perlukan satu bentuk latihan, dan kalau itu kita boleh sediakan latihan secara percuma kepada mereka, ya, dan ada kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan, tetapi kesan penggandaan itu akan berlaku bila mana mereka boleh meneroka bidang itu, hasil jualan mereka meningkat, dan ini akan menjadikan satu putaran dalam sistem ekonomi di negara kita, maka peningkatan KDNK kita juga akan bertambah. Jadi sebab itu bagi saya satu kewajipan. No option. Tak ada alasan. It's not a choice, it is must that we have to do for the future. Baik. Dan itu akan kita lihat dalam masa akan datang ni, adakah belanjawan 2021 ini akan memacu lagi keadaan ekonomi semasa dalam kelangsungan ekonomi rakyat Malaysia. Dan satu lagi isu yang kalau boleh saya ingin sentuh, Zul, sejak daripada minggu lepas lagi orang asyik membincangkan tentang KWSP akaun 1 ni. Akhirnya telah pun diumumkan semalam ia dibenarkan, namun ia bersasar. Bagaimana Tan Sri melihat keadaan ini? Bagaimana sampai ke arah keputusan itu, dan apa agaknya kesannya kepada ekonomi? Ya, mula-mula kita agak rasa berat hati. Pasal bukan soal tak nak bagi. Betul. Soal bagaimana nak melihat jaminan masa depan mereka yang menjadi penyimpan tadi. Betul. Tentulah kalau mereka keluarkan akaun 2, sekarang ni tinggal akaun 1. Betul. Jadi apa yang ada berbaki untuk menjamin kelangsungan hidup lepas mereka bersara. Yeah. Tetapi bila nampaknya suara itu makin gamat, dan macam ada suara-suara datang daripada mereka yang agak memang terkesan dari segi keadaan yang ada pada hari ini, mungkin dah tak ada duit lagi kot. Walaupun sebahagian besar daripada penyimpan tu simpanan tak banyak, ya, 5,000, 1,000, ya. Tetapi kerana keadaan agak memerlukan sangat, saya memberitahu pada Menteri Kewangan Tengku Zafrul, kita kena timbanglah juga, ya. Sebab itu kita buat keputusan secara bersasar. Yang peringkat dahulu tu awal tidak bersasar, siapa nak ambil secara automatik semua boleh dan ambil. masih berjalan lagi sampai sekarang. 500 setiap bulan sampai setahun, mana dapat RM6,000. Sekarang ni kita buat bersasar kerana kita nak tentukan hanya mereka yang terjejas saja, yang teruk. Mungkin kedua-dua suami isteri sudah pun tidak ada kerja. Walaupun ada simpanan sudah habis digunakan untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi keadaan kes sebeginilah kita timbang. Jadi hampir kasih saya dekat 460,000 yang dapat
tidaklah berjuta bilangan, tapi itu kumpulan sasar. Dan kalau mereka lihat tentang belanjawan yang telah pun disediakan oleh Menteri Keuangan, macam dicontohkan Makcik Kiah ke Pak Saleh ke Ahong yang ada dalam senarai itu, kalau dia anak dia seorang, anak dia 2 orang, berapa dia dapat. Lepas tu pemberian-pemberian dalam bentuk-bentuk internet, lepas tu bayaran pengangkutan ataupun lain-lain pemberian RM30 macam-macam yang kalau ambil kira semua itu, saya fikir sejumlah besar daripada penerima itu pun melihat itu sudah menjadi satu relief, kelegaan. Dan wang tu ataupun dalam bentuk apa bantuan yang kita sediakan boleh membantu mengurangkan bebanan tadi. Kalaulah begitu keadaannya, mungkin wang yang sedikit pun ada, sebahagian besar RM1,000 saja dalam akaun. Ya. Jangan sentuh kalau boleh. Tapi kalau mereka nak sentuh juga, apa nak buat, kita benarkan itu. Jadi dalam keadaan begitulah kita fikirkan itu, kita luluskan. Ini kuasa Menteri Keuangan tertentu saja. Ya. Jadi saya minta Menteri Keuangan, Perdana Menteri pun rayu, dan dia kata okeylah, kita bagi peluang itu supaya mereka yang terkesan sangat agaknya amat memerlukan, walaupun untuk simpanan masa depan, maka kita boleh benarkan. Itu yang telah pun kita putuskan. Baik. Satu lagi isu yang disentuh adalah moratorium, ya Zul, dan itu juga telah mengenakan mekanisme bersasar. Jadi bagaimana kita nak lihat keadaan masa depan ni, kita nak kelangsungan rakyat, tapi pada masa yang sama kita nak tahu juga, kita nak situasi menang-menang di mana bank juga perlu ada aliran tunai. Jadi bagaimana Tan Sri melihat keadaan masa akan datang ini dengan keadaan yang dahulu bank kita sekarang? Menerusi Bank Negara Malaysia, Menteri Keuangan bincang, dan Bank Negara Malaysia berbincang dengan bank. Pasal wang yang dikeluarkan itu bukan wang kerajaan, wang rakyat yang menjadi penyimpan dalam bank-bank. Jadi soalnya yang lepas tu telah pun kita dapat kelulusan bank, dan mereka yang ada penyimpan tu telah diberikan moratorium. Sama ada syarikat ke individu, semua dapat secara automatik. Ya, itu telah pun kita laksanakan, dan saya dimaklumkan hampir 98% yang memohon sudah pun diluluskan. Jadi 2% itu adalah sebab-sebab tentu. Makin hampir 100%. Tapi tak cukup lagi. Ada yang mohon supaya disambung lagi. Jadi sebab itu bila kita kinjau balik, bank tidak jadi masalah. Saya fikir kecairan dalam sistem perbankan itu tidak menjadi isu. Dia ada kemampuan. Lagipun kalau mereka simpan pun dan perniagaan makin jatuh, maka akhirnya mereka juga akan menanggung rugi. Jadi lebih baik untuk sokong perniagaan itu supaya mereka boleh akhirnya mampu berdiri dan mampu bayar balik. Dan ini memberikan faedah kepada bank juga. Sebab itu bila kita bincang itu, mereka bersetuju menerusi Bank Negara supaya kita bagi secara bersasar. Apa makna bersasar? Mereka-mereka yang amat memerlukan. Yang tadi dah automatik lah dah ambil itu. Yang memerlukan kerana dia ada sebab-sebab tertentu. Disebabkan itu dia memerlukan bank melanjutkan sikit tempoh, tapi akhirnya kena bayar juga. Bukan moratorium itu akhirnya tak bayar. Kalau lagi panjang lagi banyak kena bayar. Sebab itu dah setengah daripada yang kita bagi lanjutan tu dia tak nak. Dia dah mula bayar dah. Ya, 70% daripada mereka tak mahu, dia sudah mula bayar. Pasal makin lama menimbun dia punya hutang, makin lambat bayar makin susah pada dia. Jadi untuk itu sajalah kita melihat mana sektor-sektor perniagaan tertentu yang mereka kata dia memerlukan bantuan bank, dia boleh pergi memohon pada bank. Dan bank menerusi Bank Negara telah menasihatkan bank-bank tolong beri perhatian. Jangan tolak begitu saja, dan ini dijamin oleh bank. Mereka kata mereka bersedia untuk merundingkan dengan pihak-pihak yang memerlukan bantuan ataupun lanjutan moratorium tadi. Tan Sri, bersasar itu adalah kata kuncinya. Kerajaan boleh mengambil pendekatan populis dengan memberikan sahaja apa yang diminta, akan tetapi ini keadaan ekonomi waktu sukar, kita perlu berfikir secara rasional. Sebab itu bersasar itu menjadi satu pendekatan dan juga dalam masa sama memberikan kelegaan juga kepada rakyat. Pandangan Tan Sri? Ya, betul. Kalau kehendak saya tak payah bersasar lah. Tapi ini bukan duit saya. Ini duit rakyat yang simpan dalam bank. Dia mesti ada tanggungjawab, mesti ada transparansi. Ya. Itu satu daripada tanggungjawab sistem perbankan untuk menjamin kelangsungan sistem perbankan dalam negara supaya ada confident tentang kedudukan keuangan bank dan sebagainya. Itu penting bagi kita. Sebab itu dalam keadaan susah pun dia timbangkan juga. Itu sebab bersasar itu mana selektif, targeted pada kumpulan-kumpulan yang tertentu yang dilihat oleh bank, ya ada asas yang kukuh untuk membantu supaya mereka ini dapat diberikan moratorium lanjutan. Itu yang kita maksudkan tadi. Mungkin
akhirnya nanti rumusan yang dapat Tan Sri berikan mengenai belanjawan 2021 ini. Besar juga harapan Tan Sri untuk ianya dapat dimanfaatkan dengan sebaik oleh rakyat. Ya, saya pertama mengucapkan syukur dalam keadaan sukar pihak Menteri Keuangan dan timnya yang saya tahu bekerja siang malam telah mendapat menjana satu bentuk belanjawan yang agak saya komprehensif yang boleh kata menyentuh semua peringkat masyarakat dalam negara kita. Bandar, luar bandar, petani, nelayan, pekebun kecil, profesional, semua ada dalam itu. Itu yang pertama. Yang keduanya penting yang akan dilihat oleh semua pihak ialah deliverynya yang saya sebut tadi. Bagaimana ia nak dilaksanakan, secepat mana boleh disampaikan pada pihak yang berhak untuk menerima. Sebab itu pemantauan. Macam dulu dalam pakej rancangan kita ada Laksana. Laksana tu macam satu institusi dibentuk di bawah MOF, Kementerian Keuangan, untuk meniti tiap-tiap bantuan tadi sampai kepada individu yang berkenaan. Dan ini saya sini buat semakan, turun ke bawah. Dah terima belum? Dah terima. Jadi terima. Jadi itu makna usaha kita telah sampai kepada kumpulan sasarnya. Yang ketiganya penting dia akan dibahaskan. Saya ni bahas dulu. Dibahaskan di Parlimen mulai hari Isnin. Nanti akan mula dibahaskan oleh Ketua Pembangkang, lepas tu oleh semua ahli Parlimen. Dalam keadaan COVID pun kita benarkan perbahasan agak panjang juga, dan akhirnya diharap semua ahli Parlimen, tak kira orang kita bipartisan, pembangkang apalagi kerajaan, menyokong supaya ia dapat diluluskan. Kalau tak lulus, anyayalah rakyat. Saya tak boleh nak jawab apa, tapi ini serah pada mereka. Saya harap mereka akan sokong, dan lepas tu kita akan usahakan supaya ini satu langkah. Saya tak fikir it's a solution for all the problem that we are facing. It is an effort to solve the major issues and problems that we're facing now. Managing COVID, of course, economic recovery at the same time. Balancing act ini agak sukar. Kebijaksanaan itu memerlukan satu pertimbangan yang agak bagus untuk menentukan kita sampai ke taraf itu. Jadi harapan saya ialah apa yang telah pun kita sebutkan dalam belanjawan ini akan memberikan faedah, meringankan beban, menolong keluarga, membantu yang ada yang merentan, mereka yang tidak pekerjaan. Saya fikir dia mencakupi hampir semua bidang. Jadi itu bagi saya adalah amat penting yang kita harapkan ianya akan memberikan satu kebaikan pada semua peringkat rakyat, tidak kira di mana mereka berada. Kenyataan yang pernah saya sebutkan, no one is left behind. This is true. Kalau boleh Zul atau Azila beritahu siapa yang tak tersentuh dalam belanjawan, tolong beritahu. Kalau ada, boleh sebut saya bagi RM10. Terima kasih lah. Saya ucap terima kasih. Dan saya mengulangi apa yang Tan Sri katakan tadi, bahawa akhirnya nanti ini akan dibahaskan juga, dan ini menuntut juga partisipasi partisan, dan macam Tan Sri katakan tadi bahawa ini juga akan kita lihat di masa-masa akan datang juga nanti. Okey, Azaria? Baiklah, besar seperti yang Tan Sri katakan tadi, besar juga harapan untuk rakyat pada masa hadapan. Apapun, kami juga berbesar hati kerana Tan Sri telah bersama dengan kami pada malam ini dan berkongsi tentang belanjawan 2021 dan juga hala tuju selepas ini. Hala tuju terus ni. Terima kasih banyak Tan Sri kerana penjelasan dan juga penjelasan itu. Terima kasih juga Azaria yang bersama dengan saya pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sekian saja agenda Wani Khas eksklusif Temu Bual bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita, dan sekiranya anda bersama dengan kami selepas ini, teruskan bersama kami di platform digital kami, dan anda boleh tonton semula rancangan ini di platform digital Astro Awan juga. Saya Zulfikri Yusof. Saya Zara Tagaya. Terima kasih kerana bersama kami malam ini. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Tan Sri. Terima kasih Thank you very banyak, much. Tan Sri.